Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini, sihat? Sihat, alhamdulillah. Ustazah sihat. Rasa saya sihat ke tak? Sihat kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Doakan ya, mudah-mudahan. Cuma dia tak boleh nak aktif sangat lah. Kalau dulu saya boleh lari kan? Dia tak boleh lari. Kalau dulu boleh lari pergi belakang, pergi depan, pergi hujung ni, tak boleh. Kena pelan-pelan. Okay. Mana yang lain tak datang? On the way. Ustazah sampai dulu. Bising memang dah lama bising ke sejak saya cuti dia bising? Baru bising. Saya start, dia pun start. Welcome, Masya Allah. Bising. Saya kalau bising ni sakit kepala. Tapi boleh semua boleh tak apalah. Kalau Ustazah boleh, insya-Allah semua orang boleh. Kita cuba. Okey, hari ni saya tak nak mengajar boleh? Boleh, alhamdulillah balik. Oh, tapi tak boleh balik lah. Kena duduk juga. Alah, leceh. Okey, baik. Hari ni kita akan sambung pengajian kita yang dah lama bukan menghilang. Pengajian yang lama direhatkan. Jadi kita berada di muka surat berapa? 454. Okey. Bab kita yang 3 tu ya? Ustazah tak nak baca lah bab 3 ni. Okey. Bukan apa. Saya rasa ini dia banyak berkaitan dengan perbincangan-perbincangan yang lepas. Jadi perbincangan yang ketiga tu, bab 3, hanya nak kuatkan sajalah perbincangan di bab yang pertama dan yang kedua. Jadi tak apa, tinggalkan saja. Hari ini kita masuk pada topik kita yang keempat, muka surat 457. Kita akan membincangkan tentang manfaat kejujuran. Kalau dalam bahasa Arab tajuknya berbunyi fawaidus sidqi. Fawaidus sidqi. Fawaidus sidqi. Faedah ataupun manfaat kejujuran. Apa maksud jujur? Sebelum kita baca teks kita. Jujur tu apa? Benar. Okey, selain itu? Tak dengar. Nak kena bangun Ikhlas. Oh, betul, ikhlas. Okey. Amanah lagi? Apa dia? Hati yang bersih. Okey. Bagi saya contoh. Satu senario untuk menunjukkan kejujuran. Contoh? Jangan tanya saya. Kak Zah. Senario, kita kata satu contoh, satu peristiwa ataupun kisah kan, yang biasalah ada dalam kehidupan kita ni, sehari-harian kita ni, yang menunjukkan bila ini berlaku, inilah kejujuran. Apa dia Kak Siti? Oh, sampai kerja lambat sebab bangun kerja lambat, bila sampai kerja cakap yang benar pada bos.
Oh, tak cakap je. Oh, my husband suruh buat breakfast. Tak cakap gitu ya. Kalau gitu kita kata apa? Bohonglah kan? Betul contohnya. Ya jujur, maknanya kita memaklumkan yang sebenarnya apa yang berlaku sehingga bila ditanya itulah yang kita jawab. Bermakna begini ya, kita kata jujur ialah apa ianya selaras dengan ucapan dan perbuatan. Okey, ia selaras, sama. Atau dengan kata lain, apa yang kita dengar kemudian kita nampak benar dengan apa yang didengari. Jadi ini kita panggil sebagai kejujuran. Maksudnya bila ada orang menyampaikan kepada kita dengan satu cerita, penyampaian kabar ke apa kan, kita dengar kemudian kita nampak ataupun kita sampai di tempat tersebut, oh betul. Apa yang disampaikan bermakna orang itu telah menyampaikan sesuatu yang jujur, yang benar. Okey, jadi ini kita panggil sebagai jujur. Dengan kata lain, kita panggil ginilah, jujur lawannya bohong, dusta. Jujur lawannya bohong, dusta. Jadi apa-apa yang bohong, dusta, kita kata tak jujur. Dia opposite, okay? Lawan daripada apa yang kita faham tu tadi. Bermakna ia mesti sesuai dengan keadaan yang ada. Niat, ia mesti sesuai dengan perbuatan kita. Ucapan, ia mesti sesuai dengan apa yang ada dalam hati, okay? Kemudian perbuatan, ia mesti sesuai dengan berbalik pada niat. Bermakna di sini setiap apa yang kita buat, bila kita panggil ia sebagai kejujuran, ia memerlukan kepada keselarasan. Keselarasan maksudnya sama. Niatnya baik, perbuatannya mesti baik. Dia begitu, okay? Niatnya baik, ucapannya baik, selaras. Kita kata jujur. Ucapannya baik, dia mesti niatnya juga, perbuatannya itu dia mesti ikut kepada apa yang dia ucapkan. So kita tak boleh kita panggil berlawanan, okay, dengan apa yang ada. Dia mesti selaras. So key dia, kata-kata kunci untuk jujur itu selaras. Dia sama dengan setiap apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, apa yang kita lihat, okay, semuanya mesti sama. Baik, sebab tu di sini dia kata tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba selain kejujurannya kepada Rabb-Nya. So kita kata macam ni, tak ada perkara yang lebih bermanfaat yang mendatangkan kepada kita dengan hasil yang baik dalam hidup ini apabila seseorang itu dia menjadi orang yang jujur terhadap Allah, okay, terhadap Rabb-Nya, baik dalam tindak tanduknya maupun dalam ketulusan niat. Dengan kata lain, terus dia simpulkan ya perenggan ini. Dengan kata lain, sudah selayaknya manusia bersikap jujur kepada Allah dalam niat dan perbuatannya. Sekarang ni kita tak bincang tentang kejujuran sesama manusia. Kita bincang tentang kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah kita panggil sebagai poin yang paling penting sebelum kita masuk kepada hal-hal sesama manusia. Jika kita nak jadi orang yang jujur, pertama sekali jujur dalam keimanan itu penting. Bila seseorang dia sudah jujur dalam keimanannya, maka dalam setiap apa jua perbuatannya dia akan jadi orang yang jujur. Kerana kejujuran dalam keimanan itu merupakan kita panggil sebagai kayu ukur pada kemantapan keimanan seseorang muslimah. Okey? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Surah At-Taubah ayat 119. Dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah beritahu kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, semua di sini orang yang beriman kan? Siapa tak beriman angkat tangan? Beriman ya? Okey, alhamdulillah mengaku beriman. Tak apa, kalau tak beriman tak masalah.
tak beriman tak ada masalah, masih belajar kan, betul tak? Ada orang yang begitu, dia nak belajar lagi, belum beriman lagi kepada Allah, nak belajar tentang agama Islam, tak ada masalah. Cuma sekarang ini, ayat ini Allah seruannya khusus kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa maksudnya apa? Buat yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Okey. Jadi Allah perintahkan kepada kita jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam ayat ini? Wa kunu ma'as-sadiqin. Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Okey? Orang yang jujur, orang yang benar. Bermakna di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, yang kita bertakwa kepada Allah, Allah ingatkan kepada kita, hendaklah kalian duduk bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. As-sadiqin. As-sadiqin bermaksud benar pada keimanan mereka. Kerana orang yang benar pada keimanan, dia akan benar pada ucapan dan juga perbuatan. Okey, surah apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 111. 119. Kenapa keluar air mata dia? Dia tak ada apa-apa benda tahyul. Mengalir pula air mata. Okey. Surah At-Taubah uh, 119. Okey, orang yang beriman, pertama Allah suruh takwa. Kedua, bersama dengan orang yang benar. Benar dalam iman. Maksudnya keimanannya betul. Zahir sama sebagaimana dalam hatinya. Senang kata, orang yang beriman ini, orang yang as-sadiqin, okay, dalam bahasa Arab kita panggil as-sadiqin ya. Inilah orang yang beza daripada munafiqin. Munafikun lah. Itu orang munafik. Tak sama. Sebab apa? Kalau orang yang beriman, dia duduk dengan orang yang munafik, dia jadi tak kena kan? Kerana keimanannya berbeza. Orang yang munafik depannya nampak solat, nampak baik, tapi hatinya tidak. Dia memperlihatkan kepada orang ramai tentang keimanannya kepada Allah, tetapi dalam hatinya sebenarnya tidak. Beza. Namun orang yang as-sadiqin, orang yang benar dalam surah At-Taubah ini ialah orang yang mana hatinya iman kepada Allah, zahirnya juga turut beriman pada Allah. Ini kita panggil sebagai orang yang jujur. Baik, sebab itu ada teguran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-21 di sini dalam kitab kita ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar, iaitu mereka itu sadaqullah, benar-benar beriman kepada Allah, iaitu jujur keimanan mereka kepada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu diturunkan perintah kewajipan berjihad. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah ya, konteks zaman Nabi. Jadi mula-mula
ada permintaan di kalangan orang Islam ni lah, oh kenapa Allah tak turunkan ayat tentang jihad, kita ni wajib pergi jihad. Allah turunkan ayat itu, tapi ternyata ada yang tak suka. Ada yang tak suka, kenapa kena pergi perang? Nanti macam mana harta saya, anak isteri saya macam mana? Jadi konteksnya begitu pada waktu itu, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ini. Allah kata, fa iza azamal amr. Orang ini apabila diperintahkan perang, ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Dan Allah ingatkan, falau sadaqullah. Kalau mereka itu betul-betul imannya benar kepada Allah, dia akan jadi orang yang tak apalah, memang itu perintah Allah, kita buat. Sami'na wa ata'na. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Membuktikan kebenaran iman. Sebab itu kita ni ya muslimah, saya kata ginilah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita dengan satu hukum hakam, jika kita ni tidak ada kesukaran untuk melaksanakannya, laksanakan. Jangan kita banyak dalih. Sebab kita nak buktikan diri kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan orang perempuan ini wajib pakai tudung, pakai tudung. Macam tu kan? Kalau kita tak ada macam, yelah saya faham ada orang yang dia bekerja dan sebagainya, itu maknanya dia khusus, hukum tu khusus untuk dia. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, memang pekerjaan kita boleh pakai tudung, boleh pakai hijab, boleh menutup aurat dengan baik, pakai. Ya, macam itu keadaannya. Sami'na wa ata'na, kita dengar sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita solat, kita tak ada kesukaran, kita tak sakit, kita tak ada hal-hal yang menyebabkan kita sukar untuk solat, kita laksanakan solat tu. Jangan kita, kenapa kena solat? Kan? Kenapa kena solat? Tak payah solat lah, kan leceh. Tak solat pun saya beriman kepada Allah. Kita jangan ucap kataan sedemikian. Kita ingat pada zaman Nabi, asalnya di kalangan para sahabat ini mereka minum arak tau. Tapi kemudian turun ayat yang mengharamkan arak. Apa yang berlaku? Terus semua arak dalam rumah tu dibuang ke dalam longkang-longkang Madinah ni. Buang. Tak cakap, sayangnya lah mahal beli. Itu kita kot. Mungkin kita begitu kan? Kita bila datangnya satu hukum, kita kenapa macam gitu? Tak boleh terima lah. Tak boleh ke ada jalan lain? Aja mesti nak cari jalan lain kan? Tak boleh ke ada jalan lain yang membolehkan untuk kita buat juga perkara tu? Ada banyak perkara dalam agama ni, agama kita tak rigid ya, saya nak kata gitu. Dia tak kata kalau hukum tu haram, dia haram. Dia tak gitu. Sebab agama ini juga melihat kepada kalau ada kemudaratan, kalau contoh kita sakit dan sebagainya, itu tak ada masalah. Kalau kita tak buat, dia tak dosa gitu kan keadaannya kan. Contoh, syarat kita solat, dia mesti berdiri kan. Kita bagi ni syarat sah solat, dia mesti berdiri. Sebab tu dalam Al-Quran kata qiyamus solat wa aqimus solat. Hendaklah kalian dirikan solat, bermakna syarat sah solat tu pelaksanaannya dalam keadaan yang berdiri. Jadi kalau orang tak boleh berdiri macam mana? Duduk, nampak agama kita tak rigid. Nampak ya? Agama tak rigid. Kalau tak boleh saya kena diri juga. Tak. Itu memudaratkan keadaan kita. Sebab itu bila kita mampu untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin, kita buat. Sebagai tanda sadaqah, jujur. Kebenaran iman itu ia terpancar pada perbuatan kita. Dalam keadaan kita nak merealisasikannya. Okey? Kita lihat begini, kenapa Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi SAW panggil dia sebagai As-Siddiq. As-Siddiq maknanya orang yang benar. Abu Bakar, Nabi gelarkannya sebagai As-Siddiq. Kerana Abu Bakar adalah orang yang sangat percaya pada setiap apa yang Nabi SAW ucapkan. Kebenaran iman itu terpancar pada keadaan diri dia. Saat kita lihat ini, saat Nabi SAW Allah berikan dengan mukjizat Isra' Mi'raj. Esok paginya Nabi ceritakan dengan mukjizat itu. Orang yang beriman ramai yang dah goncang.
Bayangkan Nabi cerita semalam jalan daripada Baitul Maqdis pergi, daripada Masjidil Haram pergi Baitul Maqdis. Kita kalau fikir hari ini rasa saya boleh percaya. Saya daripada Gufran pergi Baitul Maqdis, percaya tak? Kalau saya cakap jangan percaya. Tiba-tiba saya pun letaklah satu status saya dekat Facebook kan, semalam saya jalan daripada Masjid Gufran pergilah sampai Masjidil Haram. Hari ni pagi-pagi dah sampai dekat Gufran duduk mengajar muslimah. Masya Allah. Kalau saya yang cakap memanglah kan, kata biol Sakinah tu. Cuti lama sangat. Terus cakapnya meripik si Sakinah tu, ya Allah. Kita kata betul lah, maknanya sebab saya bukan Nabi. Kan? Kita bukan Nabi. Jadi bila kita dengar ucapan yang begitu, of course kita akan rasa macam ragu-ragu, biar betul ni. Takkanlah daripada Gufran pergi Masjidil Haram. Kalau gitu semua orang boleh buat umrah macam itu kan. Tiba-tiba pagi 10 pagi sampai kat Gufran balik. Itu memanglah kalau dengar saya yang cakap, saya yang cerita pengalaman saya, kita tak percaya. Sekarang ini Nabi dia cerita kepada orang yang beriman pada waktu itu. Orang yang beriman pada saat itu ada yang dah goyah keimanan mereka pada Nabi SAW kerana tak masuk akal. Kata salam satu malam boleh melakukan perjalanan yang jauh. Kan? Dia tak ada train tau. Kalau train kan dulu orang kata Mekah pergi Mekah Madinah tu naik train senang lah. Berapa jam je. Itu boleh percaya lagi kan kalau hari ni. Tapi zaman dulu tak ada train, tak ada flight. Yang mana bila Nabi cakap di kalangan orang yang beriman ada yang sudah goncang keimanan mereka. Datang orang pada Abu Bakar. Dia kata gini pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kawan kau cerita dekat kita. Dia kata kawan kau. Sebab apa? Nabi SAW dengan Abu Bakar adalah sahabat baik kan? Kawan kau cerita pada kita semalam dia pergi Baitul Maqdis. Kau percaya? Mereka kata pada Abu Bakar begitu, kau percaya ke? Abu Bakar kata apa? Kalau yang kata itu Muhammad, aku percaya. Nampak tak? Kalau yang kata itu Muhammad, aku percaya. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi kata ini as-siddiq. Orang yang benar jiwanya, keimanannya benar. Keimanan yang tulen, jujur. Apa yang Nabi SAW ucapkan, yang ditimpa pada Nabi SAW yang berupa mukjizat itu, bila Abu Bakar radhiyallahu an dia dengar, dia percaya. Hatta pada cerita, Nabi pernah cerita tentang kambing berbicara kepada Abu Bakar. Abu Bakar percaya. Cuba saya cerita. Semalam saya nampak kucing tu cakap dengan saya. Sakinah dah baik, pergi kuliah hari ni. Orang tak percaya, itu wajar kan? Memang tak percaya kan? Cerita kat mak saya pun mak saya tak percaya. Kau dah merepek dah, kucing buang dengan kau, tak percaya. Tapi Abu Bakar bila dia dengar Nabi ceritakan seorang pengembala kambing ini, dia mengembala seekor kambing, kemudian ada serigala datang terkam kambing dia. Serigala tu berbual dengan dia. Nabi cerita dengan Abu Bakar dengan Umar. Manusia, orang ramai kata subhanallah, mereka dengar cerita dengan subhanallah cerita ni. Abu Bakar membenarkan kata-kata Nabi SAW. Dan antara sebabnya juga mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut sebagai as-siddiq, orang yang benar, kerana dia adalah orang yang pertama membenarkan apa yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar di sini kan kita nampak Abu Bakar itu digelar sebagai as-siddiq, orang yang membenarkan, orang yang benar. Kerana apa? Keimanannya adalah keimanan yang benar-benar tulus, jujur. Tidak ada sebarang hal yang meragukan pada hati dia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegurkan tu tadi. Kalau mereka itu benar keimanan mereka, turunnya wahyu tentang kewajipan untuk berjihad pada konteks waktu itu, mereka akan terus beriman, tidak banyak songeh, kita kata. Tak banyak songeh. Kenapa wajib pergi perang? Dia tak banyak songeh. Mereka akan terus beriman pada kewajipan tersebut. Lakana khairal lahum. Allah kata maka itu lebih baik bagi mereka. Keimanan yang benar adalah keimanan yang baik bagi mereka.
Sebab apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang benar, mereka ini adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan nikmat. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah. Antaranya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami dengan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka dengan nikmat. Dalam surah Al-Fatihah, Allah tak sebutkan siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat. Tapi kita setiap hari, kita doa dalam solat kita tu kan, dalam surah Al-Fatihah, kita minta Allah kumpulkan kita, Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, yang mana Allah berikan kepada orang-orang yang beri nikmat, yang diberikan kepada mereka dengan nikmat. Dalam surah An-Nisa, pada ayat yang ke-69, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan siapakah orang-orang yang diberikan nikmat itu. Antaranya ialah as-siddiqin, iaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur keimanannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-69, Allah kata begini, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang dia taat pada Allah, dia taat pada Rasul. Tadi kita bincang tentang keimanan yang jujur kan, keimanan yang mantap pada Allah. Kita kena ingat keimanannya juga perlu mantap pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu Allah kata may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat pada Allah, dia taat pada Rasul, faulaika, mereka semua itu, siapa pun tak kira, muslimin muslimat, lelaki perempuan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, pertama sekali golongan yang berada ranking pertama dalam syurga ialah di kalangan para nabi. Minan nabiyyin, yang kedua wasiddiqin, iaitu orang-orang yang benar. Benar kejujuran dari sudut keimanan itu dan juga perbuatan. Benar keimanannya dan juga perbuatannya. Wasyuhada, dan mereka yang mati syahid. Wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh ni maksudnya umum. Kan? Mereka ni dalam keadaan yang mungkin kita kata, biasa kita kata, oh saya ni muslimah yang biasa-biasa je. Saya nak masuk golongan mana satu? As-salihin. Masuk dalam golongan yang keempat tu tadi. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua itu amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin beritahu kepada kita dalam ayat ini. Satu, siapakah orang yang Allah berikan kepada mereka dengan nikmat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ada 4 tadi kan? Para nabi, orang-orang yang benar. Benar maksudnya imannya benar, perbuatannya benar. Yang kedua. Yang ketiga tadi siapa? Asy-syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat, as-salihin, orang-orang yang saleh. Yang kedua, itu pertama ya, orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita, orang-orang yang begini merekalah yang wajar untuk dijadikan sebagai teman kita. Wa ulaika, tadi Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini adalah sangat elok untuk dijadikan sebagai teman. Kalau kita duduk dengan orang yang saleh, orang yang syahid kan, yang mana mereka ini merupakan golongan yang betul-betul berjihad pada Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan orang as-siddiqin, kita ambillah. Kita ambil contoh begitu. Kita duduk dengan orang yang as-siddiqin, benar keimanan mereka, maka kita juga insya-Allah akan jadi orang yang benar dalam setiap perbuatan kita. Kerana lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang baik. Baik, seterusnya ya, kita masuk pada perbincangan di sini. Jadi dia kata kebahagiaan hamba terletak pada kejujuran niat dan perbuatan. Kebahagiaan kita terletak pada kejujuran niat dan perbuatan. Saya dah kuatkan ya perbincangan tadi, pertama surah At-Taubah ayat 119. Betul? Tentang apa tadi? Perintah untuk bersama dengan orang yang benar.
Kedua, ayatnya apa? Surah Muhammad ayat 21. Okey, ketiga ayat yang saya berikan apa? An-Nisa ayat 69. Kita ada 3 ayat Al-Quran yang saling menguatkan untuk membuktikan bahawa kejujuran dalam niat dan perbuatan amat penting untuk kita terapkan dalam diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya dijelaskan kebahagiaan hamba. Kita nak jadi orang yang bahagia kan? Okey, syaratnya di sini kata apa? Terletak pada kejujuran niat dan perbuatan. Jadi ini kita panggil sebagai antara kunci kebahagiaan. Ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan, jaga niat kita. Okey? Perbuatan dijaga, ia perlu selari dengan niat kita yang baik itu tadi. Kejujuran dalam niat dan perbuatan. Kenapa orang yang dia jujur pada niat dan perbuatannya dipanggil sebagai orang yang bahagia? Ini soalan. Kenapa orang yang kita panggil dia bahagia bila dia adalah orang yang jujur pada niat dan perbuatan? Tak tahu. Apa dia kakak? Buka mas kakak. Apa dia? Tak tenang. Betul. Kalau kita tak jujur, hati kita tak tenang. Betul? Kalau cakap bohong tenang ke tak? Tak tenang. Takut orang tahu kita salah. Jadi kita punya hati macam tak tenang, macam mak aku cakap bohong. Macam itu. Okey. Tapi ada orang relax je. Scammer. Relax. Sampai jadi income scammer kan. Relax, dia dah biasa ya. Ke nak kata sebab dia tak ada kejujuran dalam keimanan? Sebab tu dia okey je? Sebab tu dia okey? Dia tak ada rasa apa-apa? Kalau orang tahu-tahu kena tangkap macam tu. Oh ini keimanan tahap 0 betul Dia sebab apa? Kalau kita ada keimanan yang jujur kan. Jadi saya kata niat yang jujur, kita nampak gini ya. Tadi panggil sebagai kebahagiaan kan. Niatnya mesti jujur, perbuatannya juga selari dengan niat itu tadi. Niat jujur, perbuatannya jujur. Jadi orang ini adalah orang yang bahagia. Tadi ada kata, kalau kita tak jujur, kita akan jadi orang yang tak tenang, takut. Okey. Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW ingatkan kepada kita, alaikum bis-sidqi. Okey, jangan lupa keyword kita jujur. Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kalian berada di atas jalan kejujuran. Ini pesan Nabi. Okey, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kenapa? Kerana kejujuran ianya akan memandu kita pada kebaikan. Bila kita ni jadi orang yang niatnya jujur, perbuatannya jujur, ucapannya jujur, kita akan dikelilingi dengan pelbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Bahagia tak? Bahagia. Setiap hal yang baik yang ada dalam hidup kita itu adalah kebahagiaan. Okey? Sebab tu Nabi kata apa? Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berada di atas jalan kejujuran. Kerana apa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kerana kejujuran itu ianya akan memandu kepada kebaikan. Kemudian Nabi kata begini, wa innal birra yahdi ilal jannah.
Dan sesungguhnya kebaikan akan memandu kita kepada syurga. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Okey? Jadi jujur. Jujur akan bawa kita ke mana tadi? Kebaikan. Kebaikan akan bawa kita kepada syurga. Kejujuran yang membawa kepada kebaikan dah cukup buat kita jadi orang yang bahagia tau. Tapi bila kita masuk syurga, inilah yang kita panggil sebagai kebahagiaan yang kekal abadi dalam kehidupan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi dia kata, jadi kebahagiaan hamba itu ianya terletak pada niat yang jujur dan perbuatan yang jujur. Namun, kalau kita jadi orang yang dia dusta, bohong, banyak sangat cakap bohong, Nabi kata apa? Wa iyyakum, hendaklah kalian berhati-hati dengan kebohongan. Innal kadhiba yahdi ila syarr, ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan memandu kalian pada kejahatan. Okey? Kalau kita bohong, Nabi kata innal kadhib yahdi ilal fujuri. Kejahatan, perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita, innal fujura yahdi ilan nar. Okay, kejahatan dia akan memandu kita dalam neraka. Kita nak laluan kita yang pertama di sini, okey? Jujur. Ni tak nak. Sebab apa kita tahu? Orang kalau dia dah cakap bohong, dia akan buat banyak perkara yang jahat. Bila dia buat banyak perkara yang jahat, perkara-perkara yang jahat itu dia akan jadikan diri dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini sebenarnya sebelum masuk kepada pembohongan itu, Nabi SAW ada ingatkan kepada kita. Orang yang mana dia ini memang biasa kita kenal dia sebagai orang yang siddiq, orang yang benar. Dalam setiap perbuatannya dia adalah orang yang kita tahu dia benar. Nabi kata apa? Allah akan tulis bahawa orang ini adalah orang yang benar. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan pandang dia sebagai orang yang jujur sampai bila-bila. Sama juga, kalau kita jadi orang yang banyak melakukan pembohongan, pendustaan, jadi scammer, contohnya jadi scammer. Sampai bila-bila Nabi kata apa? Orang ini akan dicatat di sisi Allah sebagai scammer. Sebagai orang yang pembohong tu tadi. Itu di sisi Allah. Kita lihat di sisi makhluk. Di sisi kita selama manusia, jika kita kenal seseorang ini, dia kalau cakap tak ada cakap yang betul. Cakapnya mesti ada je yang bohong. Ada je nak kelentong kita. Ada je yang dia nak pusing dan pusing sini. Sampai bila-bila kita tak akan percaya cakap dia. Betul tak? Kita kalau dah terkena dengan si pembohong ni kan, bagi scammer lah. Kena scammer tu kan. Sampai bila-bila kita susah nak percaya orang yang begitu. Ini kita panggil sebagai keburukan yang akan melekat pada diri kita. Tetapi jika kita berusaha setiap hari menjadi orang yang benar, tutur katanya, perbuatannya, keadaan ini akan menjadikan kita orang yang mana pada mata orang lain, dia ni adalah orang yang jujur. Apa pun yang berlaku pada diri kita, orang akan tetap side pada kita. Kerana apa? Pemikirannya sudah diperlihatkan tentang kejujurannya sejak dulu sampai ke hari ini. Sama kan? Di sisi Allah, di sisi manusia, kita mendapat dengan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kita itu tadi. Sebab itu begini ya, dalam hidup ini Nabi SAW banyak mengingatkan kepada kita bahawa kebenaran ini dia akan memberikan ketenangan. Nabi kata apa? Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan perkara-perkara. Kalau kita tahu perkara ini adalah perkara yang meragukan kita, kita tahu perkara ini akan buat kita jadi orang yang keliru dan sebagainya, tinggalkan. Kita ambil perkara yang tidak ada keraguan. Sehingga Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Fa inna sidqa tuma'nina. Sesungguhnya kebenaran itu ialah ketenangan. Tapi
Wa innal kadhiba riba. Ini kita nak bezakan. Kalau benda yang benar, benda yang dusta ni, dia akan bawa kita kepada dua keadaan ini. Nabi ingatkan kepada kita, fa innal sidqa tuma'nina. Kebenaran itu dia adalah ketenangan. Bermakna bila kita melakukan apa jua perbuatan yang benar, ucapan yang benar bila kita ucapkan, kita akan jadi orang yang tenang. Ia akan bawa kita kepada ketenangan. Jadi kita tak rasa macam tadilah, macam Kak Siti kata kan, takut, tak tenang, sampai jumpa dekat bos pun cakap betul kan. Bangun lambat gitu kan. Kalau tak dia bohong, alah dek tu kan bohong sikit dia dah percaya cakap aku. Itu bukan satu ciri yang elok. Okey, kebenaran, bercakap benar itu adalah perkara yang baik sebab ia akan buat kita jadi orang yang tenang. Sebaliknya, kalau kita jadi orang yang mudah cakap bohong, inilah yang dipanggil sebagai riba. Riba bukan ra. Riba maksudnya keraguan. Kita rasa tidak tenang. Jiwa kita rasa bolak-balik, dia begitu keadaannya. Bermakna, bila berlaku satu keadaannya, muslimah kita ingat begini, kalau kita ambil macam ni lah, kalau perkara itu, perkara yang baik, dia akan buat kita jadi tenang. Dengan semua orang kita akan tenang. Tetapi kalau perkara itu perkara yang tidak baik, kita akan rasa tak sedap hati. Rasa macam tu kan? Tak sedap hati, rasa macam ragu-ragu, boleh ke tidak, betul ke tidak. Bermakna ada sesuatu yang tak kena dengan perkara tersebut. Kemungkinan ada hal yang palsu dalam perkara itu, ada fakta yang tak betul. Itu yang membuatkan kita jadi orang yang ribah tadi, yang ragu-ragu. Tapi kalau benar keadaannya, insya-Allah dia jadi orang yang tenang. Macam kita, kalau kita bohong dengan suami kita, tenang ke tak? Kak Ani senyum tengok saya. Lebar senyumnya Kak Ani. Kalau kita bohong dengan suami kita, rasa tenang ke tak? Beli baju kan? Beli baju. Suami baru nampak. Baju baru? Taklah, dah lama beli. Sebab kalau cakap betul nanti kena marah kan? Kalau cakap betul nanti kata, bukan hari tu baru beli baju ke? Beli lagi? Kita nak pergi jemputan, kita keluarkan handbag kita yang baru. Keluarkan. Yang tak pernah nampak pun you pakai handbag ni. Dah lama dah. You tak perasan. You memang, kalau perempuan lain pakai perasan, I pakai tak perasan. Tapi sebenarnya kan, dalam jiwa tu kan macam dudak-dudak. Dalam hati tu kan, alamak. Tengok muka dia, tanya kita dalam hati dah, you punya takut tu. Sebab takut kena bebel. Itu contoh mudah lah yang saya boleh berikan, betul tak? Nampak itu keadaan ni kan. Anak kita tanya kita kan, Mak baru beli gelang, contoh kan. Tak ada lah. Lama dah aku beli gelang ni. Mak pakai duit siapa? Padahal pakai duit kita tau. Dia pakai duit. Adalah dulu. Kau tak ingat ke dulu kau beli kerana mak ni hadiah? Oh ya, kita fikir bila aku beli dengan dia. Tapi dia pakai duit kita tu. Mak kita tak kerja, dia pakai duit kita. Macam tu keadaannya. Sebenarnya macam ni tau, bagi saya kan, kita daripada riak wajah seseorang tu kan, kita dah tahu tau. Ni cakap bohong ni. Daripada riak dia kan, riak wajah, riak tingkah laku dia punya gelabah tu dah tahu. Ni bedek ni, tapi kita saja diamkan saja. Sebab apa? Tak nak kecoh lah. Tak nak kecoh. Dalam keadaan kita bincang tentang kejujuran ini kan, Nabi SAW sebenarnya ada memberikan kepada kita dengan 3 situasi. Yang mana 3 situasi ini ada kelonggaran untuk kita bercakap bohong lah. Ada kelonggarannya. Pertama, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi kata dalam fil harbi, dalam peperangan. Dalam peperangan kan kita ada strategi peperangan kan untuk mengelirukan musuh. Jadi itu nampak macam bohong kan. Jadi tapi dalam peperangan tak ada masalah. Kemudian yang kedua ialah
dalam keadaan kita nak memberi kebaikan pada teman yang bergaduh. Kita ni orang tengah macam tu kan. Yang ketiga dalam hal suami isteri tu tadi. Supaya dia tak jadi perkara-perkara yang ni lah, membesarkan perkara yang kecil. Tapi bukan sesuatu yang dibiasakan. Jangan Sakinah kata boleh bohong dengan suami, bohong ke setiap hari dengan suami. Nyaya aku. Kan tak boleh gitu. Maknanya bila ada keperluan untuk mengelakkan berlaku salah faham, kan kadang-kadang penting kita nak tutup lah perkara-perkara yang boleh menyebabkan hal-hal pergaduhan, hal yang buat nanti anak gaduh, suami gaduh. Ni dalam keluarga pun begitu juga ya. Ada perkara kita ni kena bijak juga tahu dalam berkata benar ni. Betul kita diperintahkan berkata benar, tetapi ada perkara-perkara dibolehkan. Tetapi di kalangan para ulama ada membincangkan bohong tu bukan bohong yang secara muktamad begitu. Bila kita nak cakap tu dia mesti gunakan perkataan yang nampak seolah-olah benda tu betul. Macam begitu kan keadaannya. Macam tadi beli beg tu dah lama, memang betul beli beg tu dah lama, tak bohong. Cuma baru pakai. Tapi suami tu tak tahu. Kita belum pakai. Kita kata dah lama dah I beli, memanglah beli bulan 8 hari tu. Kan? Beli bulan 8 hari tu. 8 dekat sangat Beli bulan Januari. Beli bulan Januari hari tu. Bulan 8 baru pakai. Kita kata dengan suami kita apa tadi? Saya tak mengajar bohong Salah faham pula. Contoh. Jadi kita kata tadi kan, taklah I dah lama dah beli cuma you tak perasan. Betul. Agaknya betul kan? Tak bohong tu. Tak bohong. Jadi dalam keadaan yang begitu dibenarkanlah. Sebab apa kita tak nak lah nanti kan jadi gaduh, bising apa kan. Dia tak harmoni rumah tangga tu. So para ulama kata apa? Kalau dalam ayat-ayat yang begitu dibenarkan. Dia tak bohong, betul lah dah beli lama. Cuma hari ni baru pakai. You tak perasan? Yes, betul dia tak perasan. Yang bohongnya kata, taklah, mana ada beli? tak beli. Tak beli. Ni memang tak beli tu. Itu baru betul bohongnya kan. So kita kena bijak di sana. Namun bukan dalam keadaan yang sentiasa. Bukan dalam keadaan yang sentiasa. Tak bolehlah dia hari-hari bohong dengan suami. Hari-hari beli baju, hari-hari bohong dengan suami. Tak boleh gitu. Itu masalah. Kalau kita tak dibenarkan. Okay? Tujuannya dia mesti ialah untuk menjaga keharmonian rumah tangga tu tadi. Sama juga kadang-kadang suami, kita masak tak sedap tapi suami cakap sedap. Cuba cakap tak sedap. Tak masak dah. Tak sedap, pergilah makan kat bawah. Tak payah lagi, suruh saya masak. Dia macam gitu kan. Tapi suami kata sedap padahal tak sedap. Tapi penting tak cakap sedap tu? Penting untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Beza pasal kahwin lain Itu bukan bohong sunat, itu bohong betul. Yang penting apa pun dalam hidup kita ni, kalau kita ada kejujuran, itu sangat menenangkan. Kita dengan suami kita dengan kita dengan anak kita dengan kita. Okay? Kita dengan cucu kan, semua dia akan menenangkan. Kalau ada berlaku pembohongan tu, dia akan bawa kepada keraguan dan ketidaktenangan. Sebab itu kita tak boleh jadikan ia sebagai hal yang memang sentiasa ada dalam diri kita. Macam kita kata kita nak baikkan teman kita, bukan tiap hari kita baikkan teman kita, betul tak? Takkan kawan kita gaduh tiap hari. Dia mesti ada waktu-waktunya. Kawan kita yang A tiba-tiba masa muka dengan kawan kita yang B. Kita ni orang C dengan C. Kita pun katalah dengan C, dah tahu ceritanya mesti tahu cerita kalau nak baikkan orang. Jangan tak tahu cerita tiba-tiba nak baikkan dia gaduh besar. Okay, dia mesti ada cara yang betul. Jadi kita jangan buat sibuk pula. Kita dah nampak orang tu gaduh aku pun nak baikkan lah. Dia tak boleh begitu. Dia mesti orang yang betul, orang yang tepat dan tahu cerita yang betul. Kenapa dia ni gaduh, kenapa masa muka dan sebagainya, baru tepat kita jadi orang tengah untuk membaikkan. Jangan jadi orang sipi-sipi, orang duduk ujung sana tiba-tiba datang nak betulkan. Salah channel. Itu akan buat jadi gaduh besar. So kita tahu keadaan kita boleh untuk membaikkan kembali kawan kita. Kita pun kata, beli kopi. Ini cerita dulu saya ingat, dulu saya kat kampus lah. Macam tu kan. Kawan saya ni dia memang suka minum kopi ratu. Kopi ratu. Betul lah keadaannya. Jadi sini ni masa muka kan. So kita belikan kopi tu.
Ni Kak Mah, ni hari tu ni. Siapa nama seorang tu, budak tu? Mun dah, Mun bagi. Mun bagi? Mun bagi? Kita tu macam, Mun bagi. Padahal dia tengah ada selisih faham antara Kak Mah ni dengan Mun ni lah. Ni, Mun bagi. Asal pula dia bagi kat akak tiba-tiba yang tak tahu dia kata dia nak bagi. Bohong kan? Tapi sebenarnya kita nak baik kan? Alhamdulillah baik. Oh Alhamdulillah, terima kasih lah ya. Nanti akak mesej dia. Alhamdulillah baik dah sudah. Tak ada masa muka jumpa kat library pun dah ketawa-ketawa. Kalau tak jumpa kat library, satu duduk sana, duduk sana. Ya Allah. Kita orang tengah tengok, apa ni? Satu baca buku kat sana, satu baca kat sini. Lepas tu ada projek sama-sama pula, macam mana? Susah kan? Kita jadi orang tengah, kita betulkan keadaannya. Nampaknya macam bohong. Tapi di situ Nabi kata, ada rukhsah. Dibenarkan keadaan-keadaan yang sedemikian. Okay? Cuma syaratnya bukan menjadi kebiasaan. Jangan dijadikan ia sebagai satu hal yang suka cakap bohong lah sebab nak betulkan keadaan tu. Okay? Baik, seterusnya. Di sini ya, berdasarkan mana tadi, kejujuran niat adalah menghimpun dan menetapkan keinginan, bahkan keinginan itu menjadi sebuah azimah, iaitu tekad yang tidak diiringi keraguan maupun kebimbangan. Apabila tekad seorang hamba telah benar-benar kuat, maka yang harus dilakukannya setelah itu adalah berbuat jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan artinya mengerahkan segala kemampuan dan upaya untuk berbuat, iaitu untuk melakukan hal tersebut. Jadi perenggan ini dia terangkan tentang apa maksud kejujuran niat. Kejujuran niat ialah bila kita himpunkan, kita tetapkan keinginan-keinginan yang baik hingga ia menjadi satu tekad. Okey, ini panggil sebagai kejujuran niat. Kemudian, jujur dalam perbuatan. Bila niat yang baik itu tadi, kita kerahkan ia menjadi perbuatan. Okey, sebab tu dia kata tadi, mengerahkan segala kemampuan dan upaya untuk berbuat. Sedikit pun, artinya mengerahkan, sedikit pun seorang hamba tidak boleh mengabaikan atau menyia-nyiakan hal ini baik secara zahir maupun batin. Senang kata begini, sama ada berkaitan dengan kejujuran niat dan juga kejujuran dalam perbuatan itu tadi, kedua-dua hal ini perlu ada dalam setiap diri kita. Kita tak boleh pilih ya, saya tak nak ada niat jujur lah, saya nak perbuatan jujur je. Tak boleh begitu, sebab nanti dia tak selari. Ataupun saya nak niat je lah, saya tak nak perbuatan. Boleh? Saya dengar tak? Niat aku baik tapi buatnya jahat. Nampak kan? Dia tak selaras. Tak boleh begitu. Kalau kita niat baik, perbuatan kita juga baik. Ucapan kita juga baik. Kan kita niat baik tapi kita menyakitkan hati orang, tak kena. Okey? Tak kena. Kita niat baik tapi kita mengumpat orang, tak kena. Kita niat baik, kita viralkan orang, kita fitnahkan orang, tak kena. Dia tak selari. Kejujuran orang yang kita panggil sebagai siddiq ataupun as-sadiqin yang Allah letakkan dalam Al-Quran, dia ada kedua-duanya. Kejujuran pada niatnya dan juga kejujuran pada perbuatannya. Okay, so tak boleh ni pisahkan daripada kehidupan kita. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahawa tekad yang kuat mampu mencegah hamba dari keinginan dan cita-cita yang lemah. Jadi kalau kita ada kejujuran yang baik, kejujuran yang kuat tadi kan dalam hati kita ini, kita ni akan jadi orang yang kuat daripada sudut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Okay? Sama juga, sedangkan kejujuran berbuat akan mencegahnya dari kemalasan dan kelusuan dalam beraktiviti. Dan kalau kita ini ada kejujuran dalam perbuatan, kita akan jadi orang yang betul-betul bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita tak jadi orang yang malas. Kita nak mudah faham, kita ambil begini. Orang yang tidak ada kejujuran daripada sudut niatnya akan jadikan dia orang yang lemah. Orang yang tidak ada kejujuran dalam perbuatannya akan jadikan dia orang yang malas. Sebab apa? Dia asal boleh saja macam itu. Niat dia dah tak betul dah, so tak apalah, asal jadi sudah. Kan? Asal jadi sudah. Yang penting jadi. Benda jadi. Salah ke, betul ke, tak belakang kira. Tak nak fikir. Ada orang yang begitu. So sekarang Imam Ibn Qayyim kata apa? Tak boleh. Dia mesti niatnya kuat, jujur. Dia akan jadi orang yang kuat semangatnya
kekuatan semangat itu akan menjadikan dia orang yang betul-betul melaksanakan niatnya itu dengan baik sekali. Okey, baik, seterusnya yang terakhir ya. Siapa saja yang bersikap jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap gerak-gerinya, maka dia akan berbuat sesuatu untuk orang itu melebihi apa yang pernah diperbuatnya kepada selain dirinya. Jadi ini kita panggil sebagai ganjaran bagi mereka yang bersikap jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang dia menetapkan diri dia mesti jujur pada niat, pada perbuatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melakukan sesuatu untuk orang itu melebihi apa yang pernah orang tersebut buat untuk Allah kepada selain dirinya. Boleh faham? Liza boleh faham, Liza? Tak boleh. Tengok saya macam nak telan tadi. Pusing? Maksudnya pusing apa? Terbalik-terbalik. Faham tapi takut terpusing-pusing. Nanti jadi channel lain Baik Suria jadi. Dia tengok channel lain lah. Okey, dia macam ini. Senang ayat yang mudah untuk kita simpulkan dia begini ya. Seseorang yang mana dia bersikap jujur dalam keimanan dia daripada sudut niat tadi dan juga perbuatan yang dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang terbaik untuk diri dia, lebih baik daripada apa yang telah dia buat. Kita nak jadi orang yang bercakap benar bukan mudah. Betul tak? Susah. Nak jadi orang yang bercakap benar, yang tak selindung-selindung, yang jadi orang kata transparent lah mudah. Dia bukan perkara yang mudah. Kesusahan itu Allah akan berikan ganti untuk kita. Kesusahan kita ni nak bercakap benar, nak jadi orang yang benar, buat perkara ini dengan jujur, ikhlas kerana Allah, dia akan jadi sesuatu amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat sehingga Allah berikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita buat tu tadi. Niat kita ialah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah sia-siakan apa yang kita buat kerana Allah. Allah akan berikan balasan dengan yang sebaik-baiknya. Contoh kita lihat begini, kita niat nak bersedekah. Itu niat yang baik kan? Niatnya jujur kan? Okey, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok purse kita ni buka beg duit tinggal $20. Agak-agak $20 pergi NTUC pun memang tak cukup. Betul kan? Tapi nak pergi NTUC sekarang ni. Memang nak pergi NTUC lepas kuliah Sakinah ni $20 Beli kicap, biar ayam, sayur kobis, kangkung, ikan kering. Nak masak apa tu? Bubur kampung. Tempe, $20 tak cukup. Tetapi kita memandangkan pada niat kita tadi kan. Tak apalah, mudah-mudahan Allah ganti. Kita tetap masukkan dalam tabung $10, tinggal 10. Kita pun fikir-fikir, apa ada kat rumah kita masak lain lah yang cukup untuk $10 tu. Nampak ya? Niatnya selari dengan perbuatan tu tadi. Kita susah tu tadi tau. Kita rasa sedih juga tadi tau. Alah, ingin nak makan bubur kampung. Tak apalah, tak jadilah masak-masak lain lah apa yang ada. Ya gitu, sedih kan? Allah Subhanahu Wa Taala tak memandang sepi pada kesedihan itu. Jangan pula batu belah, batu bertangkuk. Kita niatkan aku sedekah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang memang orang kata orang nak ngirat-ngirat guna tak bahasa ngirat-ngirat tu. Guna kita nak jimat-jimat ni kan. Tiba-tiba tapi tak apalah, bagi. Itu adalah satu keadaan yang sukar, sangat sukar. Kita nak jujur dalam perbuatan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila nampak begitu, masya-Allah. Aku pandang orang ini, Allah akan beri ganti dengan lebih baik. Ganti tu pelbagai macam keadaan lah, kita tak tahu kan. Mungkin tiba-tiba orang bagi kita 3,000 ke apa. Tiba-tiba kan cek datang 3,000, 2,000. Tadi baru letak $10 lepas ni semua orang letak $10 dalam tabung masjid. $10. Tiba-tiba datang cek 3,000. Mana datang ni? Terfikir-fikir kita mana datang cek tu. Keadaannya sedemikian.
Itu yang dimaksudkan Allah akan buat yang lebih baik daripada apa yang dah dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Lalu dia kata begini, kejujuran seperti ini mencerminkan sesuatu makna satu makna sifat atau akhlak yang dilandasi oleh keikhlasan dan tawakal yang benar. Maka orang yang paling jujur adalah orang yang berbuat dengan keikhlasan dan tawakal yang sesuai dengan syariatnya. Jadi inilah kita panggil sebagai satu cerminan pada sifat dan akhlak kita tentang keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak memiliki niat yang tulus, niat yang jujur, kita akan buat banyak perkara dalam hidup ini untuk selain Allah. Inilah yang akan menyebabkan hati kita ada rasa riak, rasa ujub. Jadi kejujuran dalam niat itu sangat penting untuk menepis rasa riak kita, rasa ujub, rasa sombong dalam hati kita. Sebab kita dah belajar, orang yang hatinya riak, ada ujub, ada sombong, hatinya sakit. Jadi penawarnya ialah ikhlas kerana Allah. Jujur dalam setiap ucapan, perbuatan dan juga apa yang kita niatkan dalam hati kita. Maka sebab itu kita beramal dengan doa yang Nabi SAW baca. Nabi kata apa? Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, kau terimalah taubatku. Waghsil haubati, dan engkau bersihkanlah dosa-dosa aku. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan Nabi kata apa? Wa ajib da'wati, dan perkenankanlah doaku. Wa thabbit hujjati, dan ya Allah, engkau tetapkanlah, kuatkanlah hujah-hujahku. Wa saddid lisani, ya Allah, engkau kuat dan engkau hebatkanlah lidah aku ini. Maksudnya jaga lidah aku ini. Sebab kita nak jadi orang yang bercakap jujur itu tadi. Okey? Wasaddid lisani wahdi qalbi. Ya Allah, kau berikanlah petunjuk pada hatiku. Waslul sakhimata sadri. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati aku daripada dengki, dendam pada orang lain. Doanya cantik sekali. Yang Nabi SAW baca, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, baca setiap hari doa-doa yang begini. Sebab apa? Kita nak lidah kita ni bila Nabi doa, tadi kan wasaddid lisani, maknanya ialah ya Allah, kau jaga lidah aku ini supaya lidah aku adalah lidah orang yang berkata benar. Ucap-ucapan yang jujur. Okay. Wahdi qalbi, ya Allah, kau berikanlah petunjuk pada hati aku agar hati aku ini sentiasa terarah kepada kebaikan. Kerana kita tahu kebaikan itulah yang akan bawa kita kepada jannah, kepada syurga. Dan bertepatan dengan konteks perbincangan dalam kuliah kita, kita nak jaga hati kita ini supaya tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam kan dengan sesama kita ini. Sebab dengki dengan dendam ni kadang-kadang dia tiba-tiba je ada dalam hati kita. Susah. Okey, kita nampak sesuatu je kita dah dengki. Nampak sesuatu je kita dah tak suka. Masuk dalam hati kita rasa dendam. Kan ini bolehlah kata jealous, cemburu, menyampah, semua kan ayat-ayat macam ni kan. Sebab tu kita minta, ya Allah, engkau keluarkan rasa sakhimah, rasa dendam, dengki daripada sadri, daripada dada aku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati-hati kita agar kita menjadi seorang muslimah yang mana sentiasa menjaga kejujuran dalam niat dan juga kejujuran dalam perbuatan kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu yang akhirnya dapat kita khatamkan kitab kita yang bagi saya macam lagi sikit je lagi ni. Okey, itu sahaja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.